Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiral layli 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. 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 آمين. Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ni sambungan daripada kitab Buryatul Tulab pada menyatakan puasa, sambungan daripada muka surat yang ke-108. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu, kata musannif, ketahui olehmu ayyuhat tulab, ketahui olehmu bahawa yang dikehendaki dengan dengan sakatan batin. Maka dalam bab puasa ni dia ada sebut itu had yang zahir, had yang batin. Had yang zahir setakat mana, had yang batin setakat mana. Seperti mana masalah mengeluarkan qahar dulu. Dia kata kalau dah sampai had zahir lalu ditelankan qahar tu, maka hukum dia adalah batal puasa. Adapun kalau masih had yang batin, tak apa gitu. Jadi apakah sakatan had yang zahir dan juga had yang batin? Di sini musannif nak jelaskan kepada kita lah. Ketahui olehmu ayyuhat tulab, wahai para pelajar, bahawa yang dikehendaki dengan had dengan sakatan batin iaitu had batin makhraj hamzah dengan ha, makhraj hamzah dan ha. Hamzah a dan ha, itu had yang batin. Dan had yang zahir iaitu had yang zahir itu makhraj kha dan ha. Dan zahir mulut hingga sampai kepada makhraj ha, dan zahir hidung hingga sampai kesudahan khayshum. Khayshum ni batang hidung ya. Khayshum baginya seorang. Jadi kalau hidung ni kat khayshum ni. Batang hidung ni lah. Tu. Ni sini batang hidung ni. Kalau sini ke hak yang zahir lagi lah. Hak lembek ni, apatah. Khayshum baginya bagi kesudahan. Hukum zahir pada pihak membatalkan puasa dengan mengeluarkan muntah, kepadanya pada pihak membatalkan puasa dengan mengeluarkan muntah kepadanya, kepada mana kesudahan tadi, kepadanya, kepada kesudahan khayshum tadi. Ada dan
dan menelangkan dahak ni kahak daripadanya oleh gitu. Dan menelangkan dahak yakni kahak daripadanya daripada kesudahan khayshum tadi. Daripadanya daripada kesudahan khayshum. Ataupun kita kembali kepada makhraj yang zahir tadi, hak yang zahir tadi. Kesudahan daripada menelangkan dahak daripadanya daripada hak yang zahir. Kembali pada situ lah. Menelangkan dahak daripadanya daripada hak yang zahir, maknanya membatalkan puasa, telangkah daripada hak yang zahir. Mana hak yang zahir yakni makhraj kha dan juga makhraj ha. Itu. Dan pada pihak tiada membatalkan puasa. Ini atah pada kata pada pihak dia. Dan pada pihak tiada, ada kalimah tiada. Dan pada pihak tiada membatalkan puasa dengan masuk suatu ilm, suatu benda ke dalamnya, ke dalam mana? Ke dalam kesudahan khayshun baginya. Dan ada dan pada pihak wajib membasuhkan dia akan hak yang zahir senang itu. Dan pada pihak wajib membasuhkan dia akan hak yang zahir apabila ia hak yang zahir kena najis. Dan baginya hak yang zahir hukum batin, pada pihak tiada batal puasa dengan menelan air liur daripadanya domain tu lah sekejap je. Domain tu kena kembali betul-betul. Dan zahir hidung sehingga sampai ke kesudahan khayshum baginya hukum zahir. Pada pihak membatalkan puasa dengan mengeluarkan, ada yang kata dia, dan baginya hukum batin pada pihak tiada batal puasa menelan air liur daripadanya, dan pada pihak tiada wajib membasuhkan dia tak kala mandi janabah. Dan baginya kembali pada kesudahan khayshum ini. Hukum batin mana hukum dalam pada pihak tiada batal puasa menelan air liur daripada kesudahan khayshum tadi. Dan pada pihak tiada wajib membasuhkan dia akan kesudahan khayshum tak kala mandi janabah. Kalau mandi janabah setakat sini ya lah. Bukan sampai ke dalam ni. Setakat zahir ni ya. Itu kata dan pada pihak tiada wajib membasuhkan dia akan kesudahan khayshum tak kala mandi janabah. Jadi hak kata kesudahan khayshum tu hukum bagi zahir pada pihak membatalkan puasa je. Adapun pada pihak mandi janabah tak wajib jolok apa dalam ni. Dalam bab puasa sahaja, kalau kata kita jolok setakat ni je, setakat lembik ni ya, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau masuk ke dalam batang hidung ni, itu batal puasa. Itu maksud dia lah. Habis. Mas'alatun hazihi mas'alatun, ini satu masalah. Mas'alatun
hazihi mas'alatun, ini suatu masalah. Jikalau masuk air madmadah. Air madmadah ni maknanya air yang kita berkomor-komor. Jikalau masuk air madmadah, mana berkomor-komor, atau air istinsyak. Istinsyak, yakni air memasukkan air ke hidung. Istinsyak maknanya memasukkan air ke dalam hidung. Masuk tu pada had batin. Dia berkomor-komor ataupun dia istinsyak, kemudian masuk air itu dalam had yang batin. Kalau berkomor-komor, makhraj apa dia had batin ni? Makhraj ha atau hamzah. Itu makhraj yang apa ni, had yang batin. Ataupun ketika madmadah, ketika istinsyak, masuk air hidung ke dalam had yang, masuk air itu ke dalam had yang batin. Apa dia tadi? Kesudahan khayshum tadi. Itu. Maka ditilik jika ada madmadah, mana berkomor-komor, madmadah mana berkomor-komor, atau istinsyak itu dengan tiada mubalaghah, dengan tiada bersangatan, maka tiada batal puasanya seorang dengan masuk air madmadah atau air istinsyak. Ini hukum dia. Hukum dia sekiranya seorang tu dia berkomor-komor ataupun dia memasukkan air ke dalam hidung, tiba-tiba air itu masuk ke dalam had yang batin. Tadilah makhraj hamzah dan makhraj ha, had yang batin. Ataupun ketika mana dia memasukkan air ke hidung, air itu masuk ke dalam had yang batin. Ini kesudahan bagi khayshum. Lagu mana? Maka kata musannif ditilik dulu. Sekiranya dia madmadah atau istinsyak, berkomor-komor ataupun memasukkan air ke dalam hidung tanpa mubalaghah, tanpa bersangatan, maka tidak membatalkan puasa. Mana mubalaghah ni dia komor bersangat golok-golok itu dongok ke atas golok-golok juga. Kalau biasa komor macam biasa, masuk air keluar, masuk air terus ludah, masuk air terus ludah. Ni dia komor golok-golok begitu. Sampai dongok golok-golok itu termasuk air. Masuk air. Ataupun ketika mana dia berkomor tu, berkomor yang bersangatan, yang berlebihan, masuk air, itu batal. Adapun dengan tiada mubalaghah, tiada bersangatan, maka tiada membatalkan puasa. Dan jika ada ia madmadah atau istinsyak, dan jika ada ia madmadah atau istinsyak tu dengan mubalaghah, mana dengan bersangatan, lagi ingat ia seorang akan puasanya seorang, lagi tahu ia seorang akan mubalaghah itu tiada disuruh bagi orang yang puasa, hukum dia batal puasanya seorang dengan mubalaghah tadi. Dengan mubalaghah, kerana orang yang puasa itu ditegah ia orang yang puasa daripada mubalaghah dan istinsyak. Dan istinsyak, bahkan jika kena najis mulutnya seorang yang berpuasa atau lubang hidungnya orang puasa, maka dibasuhkan dia akan mulut dan hidung dengan mubalaghah, lalu termasuk air ke rongganya seorang, maka tiada batal puasanya seorang kerana mubalaghah. Tak kala itu wajib. Sebab apa wajib? Sebab nak basuh najis. Adapun dia basuh terus dia berkomor-komor, dia memasukkan air ke dalam hidung, ketika ambil wuduk kita kata termasuk air dengan tanpa mubalaghah, maka tidak membatalkan puasa.
Tapi kalau dia berkomo-komo memasukkan air ke dalam hidung dengan mubalaghah, dengan bersangatan, maka masuk air itu hukum dia batal. Adapun kalaulah mulut dia terkena najis, kita kata ada darah, ataupun hidung kena tit lembu ke apa, dia berkomo dengan mubalaghah, masuk air, batal puasa? Tiada batal puasa. Kerana apa? Kerana tak kala itu, tak kala dia mubalaghah tadi pada ketika kena najis tu, wajib ketika tu, sebab nak menghilangkan najis yang berada pada mulut. Begitulah juga najis yang berada di hidung. Itu hukum dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dirahmati, maknanya bagi orang yang berpuasa, tak kala dia berkomo-komo ataupun dia memasukkan air ke dalam hidung, sunat wuduk kan, berkomo-komo masuk ke dalam hidung dengan mubalaghah, padahal ketika mana dia berpuasa tak dituntut pun berkomo-komo, dengan mubalaghah, tak dituntut pun istinsyak memasukkan air ke dalam hidung dengan mubalaghah, dia buat juga masuk air ke dalam hidung, itu batal. Tapi kalaulah dia berkomo-komo dengan mubalaghah, dia masuk air ke dalam hidung dengan mubalaghah kerana nak membersihkan najis yang berada di mulut dia, yang berada di hidung dia, maka termasuk air, tidak membatalkan, masuk air tidak membatalkan puasa. Kerana yang demikian itu membasuh pada ketika tu adalah hukum dia wajib. Boleh faham habis. Jadi madmadah mana berkomo-komo, istinsyak mana memasukkan air ke dalam hidung. Jadi hak yang zahir ni hak yang zahir lagi hak yang zahir. Ni batal kerah ni bagi hak yang batin. Dalam bab membatalkan puasa lah. Tapi dalam bab mandi wajib tak disuruh kita basuh dalam ni sampai habis. Tak Bahkan hak nampak ni kalau mandi wajib. Mandi wajib kalau ambil wuduk apa, hak yang batin ni hak yang zahir ni Tapi kalau bab membatalkan puasa, ni dikira hak yang zahir lagi. Hak batal hidung ni baru dikira hak yang batin. Jangan kias dengan bab ambil wuduk, lama kita tolak mandi wajib pun kesembuh masuk dalam hidung, itu jenuh habis. Ada orang ternampak muka macam pucat Syauki tak sihat tak sihat. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi gaut. Ada orang tanya nampak muka penat, gaut, sakit gaut. Dan demikian lagi jika termasuk air ke dalam rongga yang mandi kerana menyejukkan badan atau membersihkan dia akan badan, atau masuk air pada basuh yang keempat kalinya pada madmadah atau istinsyak, atau masuk air ke dalam rongga yang mandi menyelam. Masuk tu daripada mulutnya seorang atau hidungnya seorang, batal puasanya seorang pada segala masalah yang tersebut. Masalah tersebut mana? Yang pertama, dia mandi kerana nak menyejukkan badan. Panas sangat bulan puasa ni, dia pun mandi. Tujuannya apa? Kerana nak sejukkan badan. Masuk air ke dalam rongga, hidung ke telinga ke, itu yang masalah pertama. Ataupun kerana nak membersihkan dia badan, daripada kotoran. Kotoran bukan najis lah, daki-daki ke apa kan. Ataupun nak dia masukkan masuk air pada basuh yang keempat. Pada madmadah dan juga istinsyak, dia sunat 3 kali masuk tu air keempat, gitu. Maka kesemua masalah tadi hukum dia batal puasa. Sebab itulah
tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bulan puasa kalau mandi itu beringatlah. Mandi itu mana bukan mandi yang dituntut lah. Adapun kalau mandi yang dituntut seperti mana mandi wajib ataupun mandi sunat, yang tu kalau termasuk tak apalah. Tak apa. Tapi kalaulah gitu, termasuk air mandi kerana nak menyejuk. Saja-saja mandi je bulan puasa kerana nak menyejuk, tiba-tiba termasuk air ke rongga, hidung, telinga, maka hukum batal. Apatah lagi mandi menyelam dalam mandi di air terjun tu, mandi menyelam. Tu nah. Laki. Assalamualaikum Ustaz, muka nampak segak lagi walaupun tak siap. Biasa tu. Akif apa ni, ada kerja hospital selama itulah. Jadi kalau kata masuk air ke rongga yang terbuka dengan sebab mandi, ataupun sebab dia menyelam, tadilah semua masalah yang tersebut batal puasanya kerana segala perbuatan nyonya seorang itu makruh. Makruh habis. Dan jika diketahuinya seorang pada adat, pada kebiasaan, apabila menyelam ia seorang, nescaya masuk air kepada rongganya seorang, haram lagi batal puasanya seorang. Hak tadi tu dia tak yakin masuk air. Hak kata makruh dia tak mali lata, apa memang tak masuk dia boleh tutup telinga, tutup hidung, semua dia tutup habis. Kalau dia mandi tak masuk air, itu hukum dia makruh. Tapi kalau dia yakin, kalau dia selam, masuk air ke dalam hidung, masuk air dalam telinga, yang itu hukum dia adalah haram. Haram. Tengok itu kata musannif, dan jika diketahuinya seorang pada adat, pada kebiasaan, apabila menyelam ia seorang, nescaya masuk air kepada rongganya, yakni rongga yang terbuka. Rongga, yakni rongga yang terbuka, haram lagi batal puasanya seorang. Haram kemudian batal pula. Adapun jika masuk air ke rongga yang mandi wajib, seperti mandi janabah atau haid atau nifah atau mandi sunat, mana contohnya seperti mandi hari Jumaat, maka tiada batal puasa dengan dia dengan masuk air ke dalam rongga mandi yang wajib atau mandi sunat ni. Mandi kerana janabah, mandi kerana haid, suci pada haid atau suci pada nifas, ataupun mandi yang sunat, masuk air ke dalam rongga yang terbuka, hukum dia tidak batal puasa. Lagu tu. Jika qaid dia kata tak batal puasa tu, jika tiada ia seorang menyelam tak kala mandi. Kalau dia mandi menyelam lain pula hukum dah. Mana dia mandi biasalah, bukan mandi selam lain. Sebab mandi selam lain tentulah masuk air ke dalam rongga, baik hidung ke, telinga ke. Tu ni bulan puasa pergi nyelam dekat ke tengah. Bukan dia je ni. Jalan boleh kira lagi. Nyelam tu dekat ke tengah kelah. Bukan dia. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka jika, ada kalimah jika ni, maka jika menyelam ia seorang yang mandi janabah, seorang yang mandi daripada haid, suci pada haid, seorang yang mandi daripada nifas tadi, maka jika menyelam ia seorang, maka masuk air ke dalam rongganya seorang, apa hukum dia? Batal puasanya seorang, walaupun hak dia mandi tu mandi wajib ataupun mandi sunat yang dituntut. Kerana apabila dia menyelam,
disebabkan dia menyelam masuk air ke dalam rongga, itu batal. Hak kata tak batal ni kalau dia tak selam, mandi biasa ya. Kalau selam masuk air ke dalam telinga, tak kira lah mandi tu mandi wajib ke ataupun mandi yang sunat ke, hukum dia batal puasa. Banyak benda nak jaga je ni. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika ada tinggal makanan antara selang-selang gigi nyonya seorang ni, di antara ni gigi ni, ada lagi terselip makanan di situ, maka lalulah dengan dia dengan makanan tu air liur, lalu ditelan nyonya seorang dengan tiada kosak, dengan tiada tuju hati, dengan tiada sengaja. Hak lekat di sini nah, dia gosok gigi dah tapi ada hak terlekat lagi. Kemudian tertelan, bukan yang kosak dah. Telan dia telan sekali hak lekat sikit di sini. Hukum dia tiada batal puasanya seorang. Tak batal tu jika lemah ia seorang daripada membezakan air liur. Membezakan air liur dan apa pada membezakan dan meludahkan dia ke air liur pada siang. Tertelan tu tertelan, kalau boleh ludah lah. Kalau boleh ludah dia telan, itu batal. Habis ni dan jika ditelan nyonya seorang akan dia air liur dengan kosak, dengan sengaja, atau kuasa membezakan dia akan air liur dan meludahkan dia akan liur, maka tiada dibezakan dan tiada diludahkannya air liur hingga sampai perongganya seorang, batal puasa dengan dia dengan telan air liur sebab taksir, sebab dia cuai. Dia boleh je nak ludah, dia dapat je beza, tapi dia telan juga, yang tu batal puasanya. Habis. Mas'alatun, hazihi mas'alatun, ini suatu masalah. Mas'alatun, hazihi mas'alatun, ini satu masalah. Sunat muakkadah, sunat yang dituntut menyungkilkan giginya, menculikkan giginya pada malam dan menghilangkan bekas makanan antara giginya seorang atau barang sebagainya, nyonya bekas makanan, supaya keluar dari khilaf orang yang mewajibkan dia akan mencukilkan gigi tadi tu. Maknanya pada sahur tu, colek gigi, kikir gigi nak ada terkat makanan ke apa, lepas tu gosok gigi pula. Bukan kata lepas sahur tidur. Kemudian bangun anak sembahyang subuh tertelan. Itu sunat muakkadahnya, colek cungkil gigi, cungkil, gosok dulu. Kemudian barulah nak tidurlah. Dah dia semai, dia sahur awal. 3 pagi sahur dah. Dan kata setengah ulama, wajib atasnya seorang mencungkilkan giginya seorang pada malam jika ketahuinya seorang tinggal makanan pada siang antara giginya seorang dan mengalir air liur padanya pada antara giginya. Kata setengah ulama, wajib malam tu cungkil. Syahdan, sayugianya bahawa ia seorang ihtiyatkan, cermat pada berbuka puasa dan makan sahur dengan diketahuinya seorang sudah masuk matahari. Tahu tu dengan dilihat dengan mata kepalanya, maka dibuka puasanya seorang. Atau lagi tinggal malam, maka makan ia seorang akan sahur, atau zon atau syak ia seorang akan lagi tinggal, ada kalimah tinggal, akan lagi tinggal malam,
dengan ijtihad nyonya seorang. Itu pun harus ia seorang makan sahur kerana asalnya lagi tinggal malam. Jadi kita lah ni mudah sungguh dah nah. Ada aplikasi macam-macam nah. Boleh tengok dalam Facebooknya waktu berbuka puasa. Tengoklah WhatsAppnya, boleh tengok dalam Muslim Pro-nya. Nah, jam lagi surau pula azan, pula masjid pula azan pula nah. Macam-macam benda, macam-macam cara yang boleh kita tahu masuknya waktu berbuka nah. Begitu jugalah masih ada lagi waktu untuk kita bersahur. Sebab apa tu? Kerana mengikut Nabi seperti yang tersebut pada hadis yang sahih bahawasanya adalah ia Nabi tak kala ia Nabi puasa menyuruh ia Nabi seorang laki-laki naik di atas tempat yang tinggi daripada bumi supaya dilihat nyonya seorang laki-laki akan masuk, akan jatuh matahari. Maka bila dikata nyonya laki-laki ni matahari sudah masuk, mana sudah jatuh, berbukalah ia Nabi dan segala sahabatnya Nabi. Ihtiyat macam itulah. Habis. Tetapi jika zon ia seorang akan masuk matahari dengan ijtihad upama wirid tu, kalimah jatuh upama wirid lagi tu. Upama wirid atau suatu kepandaian seperti menjahit atau dengan kukuk hayam, ni ayam yang sudah dicubanya, atau mendengar seorang yang adil lagi arif, atau dengan khabar seorang yang adil dengan masuk matahari dengan dilihatnya, harus ia seorang berbuka puasa. Contohnya dia berwirid nah. Dia wirid, dia baca Quran 5 juzuk. Kalau dia baca selepas asar, dia baca 5 juzuk, masuklah waktu maghrib. Dia pun ijtihad lah, baca Quran 5 juzuk dulu, berarti masuklah waktu berbuka. Itu dengan ijtihad lah. Apabila dia tak tahu masuk tenggelam matahari dan sebagainya, lagi itulah. Ataupun dengan dia berjahit. Biasanya kalau pasar ni dia berjahit sudah sepasang baju, masuklah waktu maghrib. Dia kena ijtihad, jahit dulu sepasang baju. Nah, sudah makna masuklah waktu berbuka. Ini bagi orang yang berijtihad. Tetapi haram ia seorang berbuka puasa bagi orang yang syak akan masuk dan akan jatuh matahari, kerana asalnya itu lagi tinggal siang jua. Dan tetapi tiada haram makan dan minum sahur bagi orang yang zan atau syak ia orang akan kekal malamnya, kerana asalnya itu lagi malam. Kalau dia zan kata masih malam, dia zan dengan ijtihad lah, maka boleh dia bersahur kerana asalnya ialah malam. Adapun kalau berbuka pula asalnya sehari. Sebab itulah tidak boleh berbuka puasa bagi orang yang syak. Adapun makan sahur tiada haram bagi yang zon, yang syak akan kekal malam, kerana asal bagi sahur tu malam. Pagi dengan malam mana dulu? Malam dulu lah kalau dah sahur lah. Sebelum nak sampai pagi tu waktu sahur dulu. Waktu sahur tu dah malam lah. Itu. Habis. Kata Muslim, masalah jika syak seorang makan sahur atau berbuka puasa dengan ijtihadnya akan keadaannya malam, kemudian maka nyata salahnya. Itu nak cerita panjang lagi. Jadi kita fahamlah apa yang kita mengaji hari ini. Kesimpulan yang kita boleh buat, yang pertama tadi musannif cerita berkenaan dengan hak yang batin dan juga hak yang zahir. Pada masalah mereka yang telang qahar. Telang qahar tadi, kalau hak yang zahir telang lagi pun dia batal. Begitu juga musannif cerita berkenaan dengan hukum istinsyak dan juga membadah, sama ada mubalaghah ataupun tiada mubalaghah.
Nah, begitu juga Musa cerita pula berkenaan dengan mandi, menyelam dan masuk air ke dalam rongga yang terbuka, apa hukum dia. Begitu jugalah sunat muakkad, diculikkan gigi, dicungkilkan gigi, di antara gigi tu, bukan cungkil gigi, di antara gigi daripada kesan-kesan makanan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni sama-sama dapat kita ambil manfaat, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelum tu ada ni anak-anak murid Pasitu Umur pada Sungai Bayu. Kita nampak macam tak apa sihat lah. Kena doa lah. Banyak doa supaya sihat lah, sihat walafiat lah. Sebagai manusia biasa dah, itulah kadang-kadang sihat, kadang-kadang tak sihat lah. Dah ada penyakit penyakit gout. Ketika dah mula sakit gout ni, dia bawa sikit kesan pada tubuh badan sendiri, jadi lemah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan doalah disembuh. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.